Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wasallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan masa untuk kita luangkan bagi kita menyambung pengajian kita kuliah maghrib secara online sempena musim PKP ni. Dan insya-Allah malam ni kita akan sambung kitab hadis 40 Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Dan kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambungan pembahasan muka surat 26. Tajuk dia hukum meriwayatkan hadis dhaif dan mengamalkannya. Sambungan muka surat 26 ada tanda tu. Saya dah hantar snap dah. Imam Bukhari, Muslim dan Abu Bakar Ibn Al-Arabi menetapkan bahawa tidak boleh kita mempergunakan hadis dhaif untuk segenap pekerjaan, untuk segala keperluan, walaupun untuk menerangkan keutamaan sesuatu amal, supaya tidak ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah SAW perkataan yang tidak baginda katakan, dan supaya tidak ada orang yang mengiktikadkan sunat sesuatu perkara yang tidak disunatkan. Jadi hadis, perbahasan tentang hadis dhaif ini masyhur. Jadi bahkan ramai yang keliru sebab terlalu banyak sangat pendapat dalam masalah ni. Jadi di sini dia sebut Imam Bukhari, Imam Muslim dan Abu Bakar Ibn Arabi berpendapat bahawa hadis dhaif ni langsung tak boleh dipakai. Langsung tak boleh dipakai. Sementara itu Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam keterangan mengenai hadis dhaif telah berkata bahawa ulama hadis, fiqh dan lain-lain telah menetapkan bahawa boleh kita mempergunakan hadis dhaif untuk amal-amal utama, iaitu fadail a'mal, dan untuk pengajaran, menggemarkan atau menakutkan. Istilah dia targhib wa tarhib lah, memberi galakan atau memberi ancaman, selama hadis itu belum sampai ke darjat maudhu', iaitu palsu. Selanjutnya ulama hadis dalam penetapan mereka mengharuskan hadis dhaif untuk amal-amal utama, menegaskan pula bahawa keharusan ini bukanlah keutamaan sebagai sesuatu amal sunat yang telah ditetapkan hukum sunatnya oleh keterangan nas hadis yang sahih atau hasan. Jadi ada ulama dalam menetapkan mereka mengharuskan hadis dhaif untuk amal utama, menegaskan bahawa keharusan ini bukan keutamaan sebagai sesuatu amal sunat yang telah ditetapkan hukum sunatnya oleh keterangan nas hadis yang sahih atau hasan. Maksudnya dibandingkan dengan hadis sahih dan hadis hasan yang menerangkan tentang kelebihan amal, maka hadis hasan dan sahih lebih utamalah. Saya baca dulu sampai habis, nanti buat kesimpulan.
Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu dalam keterangannya mengenai keharusan memakai dan menggunakan hadis dhaif telah menetapkan 3 syarat. Yang pertama, hadis itu tidak terlampau dhaifnya. Syarat yang pertama, tidak terlampau dhaifnya. Yang demikian, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dituduh dusta ditolak sama sekali. Dia dituduh sebagai pendusta, maka ditolak sama sekali. Yang kedua, hadis ini dapat dimasukkan kepada sesuatu dasar yang dapat dipegang dengan erti memegangnya atau menggunakannya tidak berlawanan dengan dasar hukum yang telah dibenarkan atau tidak masuk kepada sesuatu hukum yang tidak mempunyai asalnya sama sekali. Maka apa yang diriwayatkan oleh hadis dhaif itu hanyalah tambahan ataupun cabang-cabang daripada hukum yang sudah ada asalnya yang sabit dengan dalil yang sahih lah, Quran atau hadis yang sahih atau hasan. Dia hanya cabangnya saja atau tambahan saja. Misalnya, contoh, sembahyang sunat duha telah ditegaskan sunatnya oleh beberapa hadis yang sahih yang menjadi dasar atau asalnya. Kemudian ada pula ada pula hadis yang dhaif yang menerangkan keutamaannya dan faedahnya sembahyang itu. Ada pula, bukan apa pula. Maksudnya sabitlah. Satu amalan itu sabit dengan dalil yang sahih. Contohnya dia bagi solat duha sabit dengan hadis yang sahih. Kemudian ada hadis dhaif menerangkan tentang kelebihan sunat solat duha, kelebihan dia. Maka itu boleh dipakai kerana ada asalnya. Asalnya solat duha itu sabit dengan hadis yang sahih. Kemudian yang hadis dhaif itu hanya menerangkan kelebihan dia sahaja. Kelebihan dia sahaja. Faham maksudnya asalnya hukum itu memang sabit lah. Asalnya hukum itu sabit dengan dalil yang sahih. Cuma hadis dhaif ini hanya menerangkan perkara tambahan bagi perkara tersebut. Contohnya kelebihan dia. Contohnya sabit kan solat sunat qabliyah subuh itu sabit dengan hadis yang sahih Bukhari Muslim. Cuma datang hadis dhaif ni dia terangkan kelebihan dia saja. Kelebihan solat qabliyah sebelum subuh dapat pahala sekian-sekian. Contohlah. Maka itu boleh dipakai. Boleh dipakai. Hadis dhaif ini boleh dipakai kerana hukum sunatnya telah ditetapkan oleh hadis sahih sebagai asal hukum. Dan ianya mengikuti hadis sahih itu sahaja untuk menerangkan keutamaannya. Termasuk dalam pengertian ini hadis-hadis tentang keutamaan sembahyang, puasa dan zakat yang asal amal-amal tersebut diterangkan oleh Al-Quran dan hadis sahih. Contohnya bila datang bulan Rejab. Bila datang bulan Rejab, mulalah puak-puak yang anti hadis dhaif ni. Oh, hadis ni dhaif, hadis ni palsu, hadis ni apa semua. Sedangkan asal amalan pada bulan Rejab contohnya berpuasa pada bulan Rejab. Hukum berpuasa pada bulan Rejab itu hukum sunat kan? Berpuasa bulan Rejab itu sabit dengan hadis sahih. Sabit dengan hadis sahih Nabi. Antara bulan yang Nabi galakkan berpuasa adalah pada bulan-bulan haram. Dan Rejab termasuk bulan-bulan haram. Jadi sebenarnya sabit kesunahan berpuasa pada bulan Rejab. Walaupun ada beberapa hadis palsu sekalipun. Palsu lah. Hadis yang dianggap palsu yang meriwayatkan tentang kelebihan puasa pada bulan Rejab. Kelebihan. Akhirnya puak-puak ni punyalah dia mengingkari hadis tersebut sampai orang nak puasa bulan Rejab pun takut. Sampai akhirnya orang tinggalkan puasa bulan Rejab. Tak buat pun. Takut apa? Semata-mata kerana ada hadis palsu. Masalahnya yang palsu tu kelebihan yang dijanjikan itu. Kalaulah hadis itu palsu, hadis yang menjanjikan kelebihan puasa pada bulan Rejab palsu, biarlah dia palsu. Kita puasa pada bulan Rejab bukan kerana hadis bukan hadis palsu itu. Kita puasa pada bulan Rejab kerana dalil yang sahih mengatakan sunat berpuasa pada bulan haram. Dan bulan Rejab termasuk dalam bulan haram.
Kita puasa sebab tu bukan kerana hadis dhaif, hadis palsu tu punya sebab kita puasa. Dia punya takut-takutkan orang, sebarkan hadis palsu tentang bulan Rajab ni. Siap nukilkan lagi daripada Ibnu Hajar punya kitab kan, Qaulul Ajab Fima Warada Anir Rajab. Memang betul ada banyak hadis palsu dalam hadis, tapi dia punyalah nak tunjukkan hadis tu palsu, bahkan dhaif pun sama jugalah. Sampai orang nak puasa bulan Rajab pun takut. Asalnya puasa bulan Rajab tu sabit dengan hadis sahih. Yang palsu atau yang dhaif tu kelebihan-kelebihan yang diriwayatkan oleh hadis palsu atau hadis dhaif tersebut je. Akhirnya kononnya nak tunjukkanlah dia ni hebat hadis, tahu tentang hadis, tahu nilai hadis, ini palsu. Orang nak puasa Rajab pun takut dah. Kita lantarlah kalau benda tu memang dah ada asalnya, sabit dengan hadis sahih, kita amalkan je lah. Ada hadis palsu yang datang tentang masalah tu, apa kita tinggalkan. Besok ada hadis palsu datang tentang solat Jumaat, orang buat hadis palsu tentang solat Jumaat, kita pun tinggal solat Jumaat lah. Sebab apa? Oh, ada hadis palsu tentang solat Jumaat ni, maka kita tak boleh solat Jumaat. Itu bodoh nama dia. Kerana hadis palsu itu atau hadis dhaif itu datang untuk menceritakan perkara yang berkaitan dengan satu amalan saja. Kita beramal bukan bergantung kepada hadis dhaif, hadis palsu itu. Kita beramal bergantung kepada hadis sahih yang menetapkan amalan itu boleh diamalkan, sama ada wajib ataupun sunat. Kalau ada hadis palsu yang berkaitan dengan amalan tu, yang tak betul, yang palsu, yang dhaif, biar. Kita nak kecoh pasal apa? Kita bagi tahu je lah, okey, hadis ini yang menceritakan tentang kelebihan amalan pada bulan sekian adalah hadis palsu atau hadis dhaif, yang sangat dhaif lah, sangat lemah kan, dia kata tak boleh pakai tu. Tapi kita digalakkan juga beramal kerana ada hadis sahih yang menggalakkan kita beramal. Hadis palsu atau hadis dhaif yang teruk ni, yang berat ini, hanya diriwayatkan tentang kelebihan dia. So jangan kita i'tikadlah tentang kelebihan dia kerana hadis itu palsu ataupun hadis itu dhaif yang berat. Itu je lah bagi tahu. Ini dia punya war-warkan hadis palsu, hadis dhaif jiddan itu, sampai orang nak buat amal pun takut. Masalah. Tak suka ke orang nak beramal? Dia malas nak beramal, lepas tu dia takut-takutkan orang supaya tak beramal. Yang ketiga, jangan diiktikadkan di waktu menggunakan hadis dhaif bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan supaya terpelihara daripada membangsakan, menisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang baginda tidak kerjakan atau sabdakan. Okey. Jadi kesimpulan dia begini. Kesimpulan dia, setiap sesuatu hukum terutamanya yang halal, yang haram, yang wajib. Hukum yang halal, yang haram, yang wajib. Dan kita katakan di sini kita fokus kepada fiqh lah. Kita fokus kepada fiqh. Kalau akidah nanti dia lebih ketat lagi. Kalau akidah dia lebih ketat lagi dia punya pendalilan dia. Kita dalam akidah kita lebih kepada Al-Quran lah, sebab Al-Quran tu jelas. Tak ada isunya dhaif tak dhaif Al-Quran ni. Okey, yang kita fokuskan di sini tentang fiqh lah, amalan-amalan. Okey, ulama sepakat lah, maknanya kalau nak menetapkan hukum wajib, haram, halal, itu mesti sahih. Sekurang-kurangnya hasan. Sekurang-kurangnya hasan. Tidak boleh ditetap dengan hadis dhaif. Tetapi ada beberapa ulama dia menetapkan juga sesuatu hukum yang wajib ataupun hukum yang haram atau yang halal itu dengan hadis dhaif yang tidak terlalu dhaif, sekiranya tidak ada dalil. Tidak ada dalil lain lagi mengatakan yang selainkan hadis tersebut. Maka dia lebih suka untuk menggunakan hadis dhaif yang ringan tersebut berbanding qiyas, berbanding dalil-dalil yang lain. Ada juga. Tak dinafikan. Okay, kemudian kita pergi kepada perkara-perkara lain seperti benda-benda yang hukumnya sunat, hukumnya makruh, hukumnya harus, atau kelebihan-kelebihan amalan, ataupun ancaman-ancaman terhadap meninggalkan sesuatu amalan, atau cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa, kisah-kisah Nabi, Israeliat, ataupun cerita-cerita di umat-umat zaman dulu, cerita-cerita di akhirat, cerita-cerita di syurga, macam-macam lah cerita saja. Dalam bab ni, ada ulama seperti yang disebutkan tadi, Imam Bukhari, Imam Muslim ni memang tak pakai. Memang tak pakai lah.
Dia orang sebab apa? Dia orang kan memang ikon bagi muhaddis yang merupakan hadis mereka ni sahih belaka kan. Tapi pelik juga, ada juga kitab-kitab Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis dhaif pun ada. Itu yang pelik tu. Dalam sebahagian kitab Imam Bukhari ada hadis yang berstatus dhaif, bahkan dalam kitab Sahih Bukhari pun hadis dhaif banyak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam ta'liq. Dengar baik-baik, dalam ta'liq dia. Siapa biasa belajar atau tengok ke baca, belajarlah. Kalau tengok baca takkan fahamnya. Siapa yang biasa belajar dan mengajar, saya alhamdulillah belajar Bukhari dan mengajar Bukhari. Jadi Imam Bukhari ni dia ada yang dipanggil hadis maksud. Hadis yang dimaksudkan, yang dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari tu, yang biasanya kalau kitab-kitab yang moden ni, dia ada nombor dia. Dia ada nombor hadis 1 sampai 7,000 lebih. Kemudian dia ada hadis-hadis yang tak bernombor. Dia merupakan ta'liq. Ta'liq ni apa kita kata? Catatan lah. Catatan saja selalunya setelah tajuk bab. Dipanggil tarjamatul bab. Tarjamatul bab itu maknanya tajuk bab lah. Dia ada tajuk bab yang besar. Contohnya Kitabus Salah. Kitab imam tajuk yang besar. Lepas tu nanti dia ada cabang-cabang, tajuk-tajuk cabang dia. Dipanggil fasal ke atau dipanggil apa sajalah. Tapi masyhur dengan ulama panggil tarjamatul bab. Tarjamatul bab dalam Sahih Bukhari ni, Imam Bukhari datangkan ijtihad dia. Biasanya tarjamatul bab itu maknanya itulah ijtihad Imam Bukhari. Kemudian dia akan datangkan beberapa ta'liq, sama ada hadis marfu' atau hadis mauquf. Hadis marfu' ni hadis Nabi atau hadis mauquf qaul sahabat lah. Qaul sahabat tak bersanad. Tak bersanad, kadang-kadang dengan sirat tamrid, kadang-kadang dengan sirat jazm. Maknanya sebahagiannya dhaif. Tapi itu bukan maksud Imam Bukhari datangkan hadis itu untuk jadikan hadis dalam maksud dia mengarang kitab Sahih Bukhari. Hadis yang sebenarnya dia akan datangkan sanadnya dengan nombor. Nombor tu saya tak pasti ulama moden yang tulis ke atau ulama Imam Bukhari sendiri yang tulis. Rasanya ulama moden yang tulis nombor tu. Dan dalam lebih kurang 7,000 lebih hadis. Jadi dhaif. Maksudnya dia datangkan juga hadis dhaif untuk dijadikan sebagai sandaran bagi ijtihad dia. Sebab dalam masalah tu tidak ada hadis yang sahih menurut syarat Bukhari. Maka Imam Bukhari sebenarnya dalam Adabul Mufrad pun, misalnya dalam Tarikhul Kabir pun banyak lagi hadis-hadis yang diriwayatkan yang bukan sahih semua pun. Cuma di sini katanya dia tak menggalakkan untuk beramal dengan hadis dhaif dalam apa dua perkara pun. Maka di sini kenyataan dalam kitab ni pun fihi nazar. Maksudnya perlu kepada pembahasan lagi. Perlu kepada pembahasan. Habis tu apa gunanya Imam Bukhari datangkan hadis dalam kitab Adabul Mufrad dia ada yang dhaif untuk apa? Untuk apa dia datangkan benda tu? Jadi perlu dikaji semulalah. Maksudnya ingat yang kitab yang saya baca ni bukanlah kitab muktamad yang kita berpegang dengannya. Faham ini bila saya baca hanya apa yang dia sebut saja, tetapi apa yang dia sebut dalam kitab ni bukan bererti muktamad ni. Ini apa yang dia sebut di sini bukan benda yang muktamad. Ini saya akan syarahkanlah menurut apa yang saya tahu setakat yang saya belajarlah. Di sini ulama membahaskan adakah benar Imam Bukhari langsung tidak menggunakan hadis dhaif tu fihi nazar. Maksudnya fihi nazar tu padanya ada pembahasan, ada perbahasan yang lebih dalam. Sebab apa ternyata Imam Bukhari pun gunakan hadis dhaif juga dalam Sahih Bukhari sebagai ta'liq. Kenapa kalau langsung tak pakai? Itu dalam bab Sahih Bukhari tu ta'liq itu kadang-kadang hukum tu. Ta'liq tentang hukum, bukannya tentang kelebihan amal saja. So fihi nazar. Faham? Jadi orang, bukan saya nak cakap apalah, silalah kaji Bukhari lah, siapa yang yang suka, yang ingin, sila kaji Bukhari. Contohnya Maulana Zakaria yang mengarang kitab Fadilat Amal tu kan, itu mengajar Bukhari 46 tahun. Mengajar Sahih Bukhari selama 46 tahun. Beliau dah meninggal dunia, almarhum Maulana Zakaria. Mengajar Bukhari 46 tahun. Mengajar 46 tahun boleh dikatakan setiap tahun khatam.
Di madrasah kami memang belajarlah sistem tu. Dauratul Hadis dipanggil. Setiap tahun kami khatam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta' Imam Malik dan sebagainya. So Maulana Zakaria ni dia khatam mengajar Bukhari selama 46 tahun. Dia ada mengarang kitab Syarah Bukhari Kanzul Mutawari, berapa puluh jilid. Lepas tu dia ada kitab yang asing lagi, yang mustaqil, tajuk dia Al-Abwabu wat Tarajim, 5 jilid tebal ni, 1 jilid 2 inci. Saya ada di rumah saya. 46 tahun tu mengajar Bukhari, takkan dibandingkan orang silap-silap khatam Bukhari pun tak pernah. Nak khatam mengaji Bukhari kulit ke kulit pun silap-silap orang tu tak pernah. Tu cakap banyak pasal Bukhari, cakap banyak tentang hadis atau kitab Sahih Bukhari. Khatam dulu, belajar dulu, khatam, lepas tu mengajar, tengok baru kau faham Sahih Bukhari tu macam mana. Faham So bukan semudah itu nak menghukumi. Kalau tak ada pengalaman belajar dan apa lagi mengajar Bukhari berpuluh-puluh tahun, jangan cakap banyak lah. Ada orang kan tak tahulah dia tak khatam ke tidak. Saya bukan nak cakap besar lah. Alhamdulillah, takdir saya ditakdir Allah Ta'ala ikut pengajian. Dan saya dapat pengajian Dauratul Hadis tu ada sanad ke semua hadis saya daripada Kutubus Sittah, bahkan Kutubus Samaniyah ataupun Tis'ah, sampai kepada imam dia. Dan Alhamdulillah Allah gunakan juga saya untuk mengajar Bukhari, mengajar Muslim, mengajar Abu Daud, mengajar Tirmizi. Pernah juga mengajar Ibnu Majah, tapi tak larat punya pasal saya tolak. So 4 saya mengajar Bukhari, Muslim khatam 5 tahun dah. Muslim dah 5 tahun dah. Bukhari dah 2 kali. Tirmizi sekali. Sebab asalnya nak bagi orang lain, tapi tak ada orang yang mampu, saya terpaksa ambil lah. Kitab-kitab lain lagi, akidah, fiqah dan sebagainya. Alhamdulillah, memang ketetapan Allah Ta'ala bagi rezeki kita nak mengajar kitab tu kan. So daripada situlah, saya tak katalah saya pakar, tapi Alhamdulillah lah dah semua kita mengajar ni bukan senang. Kita nak kena buat persiapan, buat mutalaah, buat revision sebelum kita nak mengajar. Bukan boleh main bantai je nak mengajar. Dan Alhamdulillah semua syarah-syarah Bukhari itu saya ada lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 syarah Bukhari saya ada. Bukan nak cakap besar lah, mana kita rujuk. So tak nak kita ambil ilmu daripada orang-orang yang dia belajar Bukhari pun tidak, khatam pun tidak, tiba-tiba cakap banyak pasal Sahih Bukhari. Bukan Bukhari sajalah, Muslim, Tirmizi, semua sekali. Okay, itu yang pertama lah. Dia kata tak pakai lah. Maksud kita boleh katalah kurang kecenderungan untuk menggunakan hadis dhaif. Yang kedua, kelompok yang memakai, yang memang membenarkan, iaitu jumhur ulama. Di sini cukuplah dua nama ulama ni dinukilkan, Imam Nawawi dengan Imam Ibn Hajar Asqalani. Dua orang ni cukup untuk mewakili seluruh ulama lah. Imam Nawawi ni dia mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Dan Imam Ibn Hajar Asqalani pun ada mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Ulama-ulama yang mensyarahkan kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni, kalau Bukhari setakat ni yang saya tahu 200 lebih ulama yang mengarang syarah bagi Sahih Bukhari. Biasanya syarah Bukhari ni puluh-puluh jilid lah. Biasanya puluh-puluh jilid, belah-belah jilid, kecuali kalau ulama tu dia ringkas-ringkas, dia tak sempat habis, ada dalam 5-6 jilid. Biasanya lebih 10 jilid cetakan sekarang ni lah, ada yang sampai 10 jilid pun ada. 200 lebih ulama. Kemudian Muslim pula hampir 200. Syarah Muslim hampir 200. Dalam semua syarah Bukhari yang terbaik Fathul Bari, syarah Ibn Hajar Asqalani. Dan syarah Muslim paling baik syarah Imam Nawawi Al-Minhaj, syarah kepada Muslim bin Hajjaj. Dua ulama ni tak boleh cakap apalah. Imam Nawawi dengan Ibn Asqalani dalam ilmu hadis ni tak boleh cakap apalah. Bila sebut je nama je kedua-dua ni, memang hujah yang kuat lah. Bukan sebarang-sebarang orang yang soleh, yang warak. Soleh yang warak, bukan saja alim, soleh, warak, bahkan wali. Masyhur. Tak perlu nak cakap apa dah. Bila sebut Imam Nawawi, Ibn Hajar Asqalani, memang kita kuatlah pegangan kita. So Imam Nawawi dengan Ibn Hajar ni setuju bahawa mewakili jumhur ulama mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan, tetapi dalam bidang-bidang yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu.
Bidang yang tertentu itu apa dia? Maksudnya selain menghukumi hukum yang wajib, wajib, haram dan halal. Maknanya halal, haram dan wajib itu tak boleh pakai hadis dhaif. Kalau selain daripada itu sunat, makruh ataupun kelebihan-kelebihan amalan ataupun peristiwa-peristiwa, kisah-kisah, cerita-cerita, itu boleh dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Yang pertama, hadis itu tidak terlalu dhaif. Jadi sebutnya mudah, tidak terlalu dhaif. Tapi macam mana kita nak tahu hadis itu yang dikatakan tidak terlalu dhaif tu macam mana? Ibnu Hajar dalam kitab dalam kitab Mustalah Hadis dia Nuzhah ataupun Nukhbah, Matan Nukhbah Syarah Nuzhah dia itu, dia kata lebih kurang 48-49 kategori sekurang-kurangnya kategori hadis sahih. Maksudnya dah 48, hampir 50 lah. Hampir 50 kategori hadis dhaif. Dan ada ulama yang memecahkan lagi sampai 100 lebih jenis-jenis hadis dhaif. Cuma kalau nak bahas 100 lebih ataupun sekurang-kurangnya hampir 50 jenis tu, tak tahulah bila nak habis lah. Itu orang yang buat master, PhD dalam ilmu hadis sepatutnya kajilah. Ringkasnya kita kata 3 je lah. 3 kategori lah. Walaupun banyak sangat nama dia hadis dhaif itu. Okey, ringkasnya kita buat kategori yang paling paling sedikit, iaitu yang pertama dhaif yang ringan. Dhaif yang ringan. Yang kedua dhaif yang sederhana, dan yang ketiga dhaif yang berat. Dhaif yang berat, sangat dhaif lah. Jadi biasanya dhaif yang ringan ni akan digunakan dalam bab-bab seperti yang disebutkan tadi, bab-bab sunat, makruh, bab kelebihan amal, cerita-cerita, targhib, bagi semangat, bagi ancaman, itu boleh dipakai kalau dhaif dia ringan. Okey, dhaif yang sederhana ada setengah ulama pakai, ada setengah ulama tak pakai. Tapi kalau dhaif yang berat memang ulama tak pakai. Memang ulama tak pakailah kalau dhaif yang berat. Walaupun ada beberapa ulama pakai juga. Ada juga yang pakai dhaif yang berat, dia pakai. Okey. Kemudian yang kedua syaratnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh hadis dhaif tadi tak bercanggah dengan syariat Islam, ataupun dia ada usulnya, ada asasnya dalam Islam. Macam tadilah dia bagi contoh kan, solat duha, kelebihan solat duha, kelebihan berpuasa bulan Rejab. So ada asalnya tu sabit dengan dalil yang sahih, hadis ke Quran ke sabit. Cuma hadis dhaif ni menceritakan kelebihan dia saja. Tapi kalau macam perkara tu langsung tak ada dalam Islam, dalam syariat Islam tak ada perkara tu, tiba-tiba hadis dhaif itu menyatakan suatu kisah, suatu kelebihan, itu di situ ulama kata kita tak boleh pakai. Pasal apa? Kenapa ni? Kan tak ada pun perkara ni dalam Islam, tiba-tiba ada hadis dhaif mengisbatkan benda tu. Berarti itu kita tak pakai. Sebab tak ada asasnya. Faham? Dan yang ketiga iaitu kita jangan i'tiqadkan bahawa hadis ini 100% sabit daripada Nabi. Bila kita amalkan hadis dhaif, kita jangan i'tiqadkan 100% sah daripada Nabi, tak. Kita kata kemungkinan daripada Nabi, kemungkinan ada penambahan atau kekurangan daripada perawi yang meriwayatkan. Kita tak kata 100% hadis dhaif ni adalah Nabi. Dan kita tak kata juga 100% ni bukan Nabi pun tak boleh. Kita nak kata 100% bukan daripada Nabi pun tak boleh, atau 100% daripada Nabi pun tak boleh. Kalau palsu, iyalah hadis palsu tu memang kita kata 100% bukan daripada Nabi. Kalau hadis tu palsu, ulama sepakat kata hadis tu palsu, maudhu', itu memang bukan dari Nabi. Ini dhaif. Dhaif ni ada kemungkinan dia daripada Nabi, ada kemungkinan dia bukan daripada Nabi, dan kemungkinan dia tu maksudnya adalah hadis tu mungkin sebahagian perkataannya memang Nabi cakap, sebahagian perkataan lagi mungkin telah berubah. Mana orang yang meriwayatkan tu mungkin tersalah, sebahagian daripada makna atau lafaz hadis tu mungkin dia tersalah sebut. Perawi-perawi yang dhaif ni tersalah sebut, terlupa, tertukar, tertinggal, tertambah, terkurang dan sebagainya. Ada kemungkinan. Kita tak boleh etikat dia 100% dari Nabi atau 100% bukan dari Nabi, tak boleh. Kita etikat ada kemungkinan dari Nabi, sebahagian kemungkinan bukan. Itu 3 syarat. 3 syarat sekurang-kurangnya untuk beramal dengan hadis dhaif dalam bab-bab tadilah. Okay.
Satu lagi yang saya nak bagi tahu bahawa kita kena ingat bila kita kata hadis itu dhaif, dia ada dua. Ada dua kemungkinan. Bila ulama kata hadis itu dhaif, jadi maksudnya sanad dia dhaif pada satu-satu sanad itu. Maknanya setiap hadis itu dia ada sanad dia. Daripada imam yang meriwayatkan hadis itu, daripada perawinya sampai sahabat sampai Nabi. Okay. Dilihat kepada satu sanad hadis itu, maka dia kita kata dhaif. Tetapi boleh jadi ada beberapa sanad hadis yang sama, yang maknanya samalah, kebiasaan sama, ada lafaz yang sama atau makna yang sama, tetapi dia ada banyak sanad. Hadis ini dhaif, riwayat Abu Hurairah dhaif, riwayat Anas bin Malik dhaif, riwayat Ibnu Abbas dhaif, riwayat Aisyah dhaif. 4 sahabat riwayat tapi sanadnya semua dhaif. Tapi kalau digabung dia jadi kuat. Kita dah belajar dah sebelum ni. Dia boleh naik kepada hasan li ghairihi atau silap-silap naik kepada sahih tapi li ghairihi. Maksud li ghairihi ni gabungan dia tu menjadikan dia sahih. So kita kena faham dua benda tu. Satu, memang hadis tu satu saja dan sanad dia dhaif. Okey, kita kata hadis dhaif. Tapi hadis ni dhaif kerana sanad dia tu dhaif. Tapi ada 5-6 sanad. Ada 5-6 sahabat dan 5-6 sanad yang berbeza, walaupun semuanya dhaif, katakanlah semua setiap sanad tu ada perawi yang dhaif yang menyebabkan sanad itu jadi dhaif, tetapi banyak 5-6, maka akhirnya boleh saling menguatkan. Contoh paling mudah itulah macam lidi sebatang kan. Lidi sebatang kita nak patahkan mudah, tapi kalau lidi 10 batang, 20 batang kita nak patahkan serentak susah kan. Dia kalau bercerai bersatu kita teguh, bercerai kita roboh kan. Maknanya kalau satu sanad dia mungkin lemah. Tapi kalau satu sanad yang lemah tapi ada banyak sanad digabungkan, dia boleh jadi kuat. Itu kena jangan, sebab tu tak boleh nak tengok satu hadis saja. Kena cari dulu ada tak hadis-hadis yang lain yang seakan semakna dengan hadis tersebut. Dikumpulkan semua, dia panggil as-sabr wa taqsim. Kumpul ataupun jam'ut turuq dia panggil. Jam'ut tu kumpulkan semua hadis yang ada menceritakan tentang bab tu, baru kita nilai dia sahih ke tidak, dhaif ke tidak. Dia tak boleh tengok satu hadis satu sanad, oh dhaif. Tengoklah hadis lain lagi. Sanad lain dengan hadis, setiap hadis satu sanad je ke? Siapa kata setiap hadis satu sanad, itu jahil lah tu, tak tahu ilmu hadis. Faham Ini bukan mainan kita lah. Bukan mainan kita. Dia bab hadis ni dia mainan muhaddisin. Bahkan nanti ada faktor-faktor lain lagi. Bukan tu sanad saja semata-mata. Kadang-kadang matannya juga atau maknanya itu boleh memberi, kadang-kadang orang dia tak nampak. Sebab hadis Nabi ni, dalam matan hadis itu kadang-kadang Nabi bukan cerita satu perkara satu hadis. Bukan satu perkara satu hadis. Kalau siapa belajar Bukhari dia faham. Ni dalam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ni, bab yang Imam Bukhari nak ceritakan hukum terhadap sesuatu perkara dalam bab wuduk misalnya. Hukum tentang yang berkaitan dengan hukum bab wuduk misalnya. Tetapi bila kita baca hadis tu, ini cerita pasal kahwin ni, kenapa ni? Hadis tu kalau kita baca, rupa-rupa dia cerita main daripada hadis tu nak cerita bab lain. Cuma ada beberapa perkataan terselit di situ yang Imam Bukhari nak ceritakan tentang wuduk. Contohlah saya bagi tahu. Maknanya bukannya bererti kalau satu bab tu kita nak bahas, nak tahu hukum tentang satu bab atau kelebihan, ini kita tengok hadis tu, lihat kepada hadis yang cerita tentang perkara tu saja. Boleh jadi hadis tu cerita tentang perkara lain, tetapi terselit-selit di situ perkataan Nabi yang menunjukkan hukum kepada hukum lain. Siapa biasa belajar hadis, dia faham. Terutamanya Bukhari. Bukhari paling banyak. Imam Bukhari ni kita baca dia punya tajuk bab dia. Contohlah bab ni, bab tentang solat. Jadi kita baca tentang hadis tu jihad. Ini hadis cerita tentang jihad. Apa yang Imam Bukhari nak ambil sebenarnya ni? Dia tajuk dia hukum solat, contohlah satu hukum tentang solat. Tapi hadis kita baca, ini cerita hadis ni cerita tentang jihad. Rupanya dalam sanad tu ada rawi tu sebut tentang perkara tentang solat. Bukan semudah tu kita nak tahu hadis itu dia ceritakan tentang perkara tu saja ke atau perkara lain. Dalalah lah dia panggil, istilah dia dalalah. Kadang dalalah itu didapati dalam hadis yang kita tak sangka pun. Contohnya lah, contoh paling mudah dalam Al-Quran misalnya kan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala yang cerita tentang Imra'atu Fir'aun. Allah sebut kan Asyah tu tentang Imra'atu Fir'aun.
Betul Allah Ta'ala sebut Imra'atun Nuh dan sebagainya. Maksudnya isteri Fir'aun, isteri Nuh. Cerita tentang bab lain. Tetapi Imam Syafi'i dia boleh ambil dalil di situ, maknanya pernikahan orang kafir sah. Padahal Quran tu bukan cerita tentang pernikahan orang kafir sah ke tak sah. Allah Ta'ala sebut je Imratu Fir'aun kan, isteri Fir'aun ni dia orang yang beriman. Allah cerita je. Tapi Imam Syafi'i dia faham bila Allah sebut Imratu Fir'aun, maknanya Allah mengiktiraf keistriannya Asiyah itu kepada Fir'aun. Maksudnya Allah mengiktiraf bahawa Fir'aun kahwin dengan Asiyah sah. Maknanya orang kafir perkahwinan dia sah. Imam Syafi'i ambil dalil daripada situ. Padahal ayat tu bukan nak cerita pasal hukum orang kafir. Mereka berkahwin dalam keadaan kafir, perkahwinan mereka sah ke tidak. Allah Ta'ala bukan nak cerita bab tu. Allah Ta'ala cerita tentang kisah isteri Fir'aun tu. Tapi Imam Syafi'i faham daripada ayat tu bahawa menunjukkan perkahwinan orang kafir sah. Bermakna kalau sama-sama masuk Islam, tak perlu diperbaharui dia punya akad nikah dia kerana sah. Contohlah, maknanya dalam sebuah hadis tu kadang-kadang ulama' dia nampak apa dalalah yang ditunjukkan oleh hadis tu yang orang biasa macam kita ni tak nampak, ataupun bahkan ulama' lain pun tak nampak. Bahkan ulama' mazhab lain pun kadang-kadang tak nampak apa yang ulama' yang tertentu dia nampak dalalah di situ. Itu bukan semudah tu kita nak hukum hadis ini dhaif, tak ada pakai langsung, tak sabit dengan dalil. Entah sabit dengan dalil lain yang kau tak faham makna dia. Bukan mudah. Maknanya kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan hendak diduga lah. Kata orang Melayu kan, kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan hendak diduga. Maksudnya ukur baju di badan sendiri. Kalau ilmu kita tak sampai teramana, jangan cakap banyak lah. Jangan cakap banyak. Kita rujuk saja ulama'-ulama' yang dah cukup hebat, cukup dah sabit ilmu mereka, dah dibukukan segala hukum-hukum yang mereka dah kaji siang malam pagi petang seumur hidup dengan hadis saja, mengkaji hadis puluh-puluh tahun, ratus-ratus tahun mengkaji hadis. Tiba-tiba kita baru dapat PhD hadis, dah nak belagak, nak tunjuk kata kita lagi hebat daripada ulama'-ulama' dulu yang hidup mati dia dengan ilmu hadis, dengan ilmu istidlal, istinbat. Tiba-tiba datang sekarang nak claim kata dia lagi hebat. Itu bukan nak cakap apalah, hati-hati. Zaman sekarang bahaya. Banyak orang claim konon ni pakar hadis, tapi tak terang mana pun. Tak terang mana pun, lintang pukang, bercelaru je lebih. Maknanya saya lebih percaya kepada ulama'-ulama' seperti Imam Nawawi, Ibn Hajar Asqalani dan juga ulama' yang terdahulu lah. Faham Mungkin sikit lagi kot boleh. Boleh sikit lagi insya-Allah. Okey, itu selesai bab hadis yang berkaitan dengan hadis dhaif lah. Okey, yang keenam, tajuk seterusnya yang keenam hadis marfu'. Ni pendek-pendek je lah. Ni tentang istilah-istilah je. Hadis marfu', iaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada perkataan, perbuatan maupun takrir, yakni pengakuan, baik yang berhubung sanad-sanadnya ataupun tidak. Misalnya qala Ibnu Mas'ud, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallala lahu. Riwayat Ahmad bin Hanbal, Nasa'i dan Tirmizi dari Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengutuk orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan untuknya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasa'i dan Tirmizi daripada Ibnu Mas'ud. Dalam hadis tersebut Ibnu Mas'ud menyandarkannya kepada Nabi dengan katanya Rasulullah SAW mengutuk orang tersebut. So apabila hadis itu disandarkan kepada Nabi, sama ada kata-kata Nabi yang katakan qala Rasulullah innamal a'malu binniyat, contoh, itu qaul Nabi. Ataupun di sini kan la'ana Nabi, la'ana Rasulullah telah melaknat, mana perbuatan Nabi. Ada juga penetapan Nabi, contohnya sahabat buat, Nabi akui atau Nabi diam, maka itu namanya iqrar Nabi. Jadi itu semua dipanggil hadis marfu'. Segala apa yang disandarkan kepada Nabi dipanggil hadis marfu', istilah dia. Sebab apa? Nanti ada yang kedua, yang ketujuh tu hadis mauquf, iaitu yang disandarkan kepada sahabat. Okay, sebelum tu tentang hadis yang diriwayatkan tu saya tak nak bahas lah. Cuma saya nak bagi tahu yang dimaksud Nabi melaknat muhallil dengan muhallal ni, orang Melayu panggil kahwin Cina buta. Apa istilah dia? Kahwin Cina buta Cinta buta ke Cina buta, tak tahulah. Maknanya orang yang dah talak isteri dia selama sebanyak talak 3, maka dia tak boleh kahwin dah.
Setelah talak 3, talak bain kubra, maka dia tak boleh lagi rujuk ataupun kahwin semula dengan isteri yang telah ditalak 3, tak boleh. Tapi dia boleh kahwin sekiranya isteri dia tadi, bekas isteri dia tadi sudah dikahwini oleh orang lain, sudah dengan perkahwinan akad yang sah, kemudian dijima sekurang-kurangnya sekali dengan jima yang sah, yang benar, bukan main acah-acah tak ada, jima betul. Kemudian setelah itu diceraikan, kemudian habis iddah, masa tu baru boleh dia kahwin. Maka cina buta dia kan maknanya dia upah kawan dia misalnya, alamak dia dah menyesal talak 3 isteri dia kan, menyesal. Lepas tu nak kahwin lagi tak boleh. Lepas tu dia suruh, kau tolong kahwin dengan bekas isteri aku tu. Lepas tu kau dah kahwin, kau dah jimat, kau ceraikan dia, nanti aku bayar lah kau. Kan itu dipanggil kahwin cina buta. Ini Rasulullah melaknat perbuatan tersebut. Perbuatan tu haram, walaupun sah tetapi haram. Itu maksud hadis lah. Kita ini nak bagi contoh je hadis marfu'. Yang ketujuh, hadis mauquf, iaitu fatwa atau perkataan sahabat sendiri yang diriwayatkan kepada kita. Dinamakan mauquf ialah fatwa atau perkataan itu terhenti pada sahabat, tidak pada Nabi. Dan dinamakan hadis mauquf itu asar. Sebagian ulama menamakannya asar. Misalnya seorang sahabat berkata, la imana liman la haya'a lahu. Tidak ada iman bagi mereka yang tidak ada malu baginya. Itu contoh. Okey, hadis mauquf ni maknanya perkataan sahabat. Perkataan sahabat ni ada dua. Perkataan sahabat ni ada dua. Satu, memang perkataan itu daripada sahabat sendiri, iaitu hasil ijtihad dia atau hasil cerita dia, tanpa menyandarkan kepada Nabi. Yang kedua, perkataan sahabat tetapi sebenarnya asalnya tu perkataan Nabi, tapi cuma dia tak sebutlah qala Rasulullah. Contohnya apa? Contohnya ialah bidang-bidang yang mana sahabat tidak ada hak untuk bercakap tentangnya. Contohnya macam pahala dan dosa, ataupun perkara-perkara yang gaib. Bab ni sahabat memang dia takkan boleh, dia bukan bidang dia. Maknanya kalau sahabat cerita itu sebenarnya dia dengar dari Nabi. Cuma bila dia ceritakan, dia tak sebut qala Rasulullah. Itu biasalah. Itu biasa kan. Kadang-kadang kita cerita satu cerita, kita dengar cerita ni pada orang lain, tapi kita tak bagi tahu pun kita dengar cerita ni pada orang lain, kita hanya sampaikan je cerita. Kan? Ni ayah nak cerita ni satu cerita ni. Dia cerita kat anak dia. Kan? Bila anak dia kau tanya, ayah dengar cerita daripada mana? Baru dia beritahu, oh ini cerita ni datuk kau yang beritahu. Misalnya lah. Kadang-kadang ada orang tu dia cerita, dia tak beritahu lah daripada mana dia dengar. Jadi kalau sahabat tu, kalau dia bercakap tentang perkara yang bukan hak untuk dia bercakap, contohnya tentang perkara gaib, tentang dosa pahala, itu walaupun kita kata hadis itu mauquf, tapi dipanggil mauquf bi hukmil marfu'. Nampak zahirnya hadis mauquf, perkataan sahabat, tetapi hukumnya hadis marfu'. Sebab apa? Sahabat tak mungkin dia berijtihad benda-benda gaib, tak boleh. Tapi kalau hukum misalnya kan, hukum fiqah, haram halal itu boleh. Itu ijtihad sahabat boleh. Boleh kita kata itu pendapat sahabat. Tapi kalau benda-benda gaib, dosa pahala ni semua, itu Nabi saja. Sahabat tak boleh. Kalau sahabat cerita, berarti sebenarnya dia dengar daripada Nabi. Cuma dia tak sandarkan kepada Nabi, maka tetap hukum dia, tetap dihukumi marfu' juga, walaupun zahirnya mauquf. Faham Itu istilah dia lah, hadis marfu' dan hadis mauquf. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita sambung pula hadis mursal insya-Allah. Banyak lagi lah hadis mursal, hadis muttasil, hadis mahfuz, hadis jayyid, hadis mujawad dan thabit, hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' ni panjang sikit pembahasan dia, dan itu yang terakhir lah tentang pembahasan tentang hadis maudhu' ni. Itu yang terakhir pembahasan dia. Banyak juga hadis maudhu' ni, pembahasan ni panjang, lebih kurang dalam 10 muka surat. Sebab dia bagi beberapa contoh lah hadis-hadis maudhu'. Itu penting. Sebelum tu mursal, muttasil, mahfuz, jayyid, mujawad dan maudhu' itu ringkas-ringkas dia akan bahas. Kita sambung pada bulan depan insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita faham, kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Dan kita tangguh dulu majlis kita ni dengan bacaan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.